Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahagia Tuan Imam, seterusnya jawatan kuasa Qaryah Masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dapat mai sembahyang Jumaat. Sebab Allah Taala beri kesihatan dan kita dapat meneruskan kehidupan seperti biasa. Jadi saya bukan nak syarah apa. Saya tak ada rancangan nak tazkirah. Saya nak main macam khutbah, saya nak beli lah. Cik Imam suruh buat ni, saya buatlah sikit-sikit pada tuan-tuan sekalian. Kita sekarang ini sedang diuji dengan ujian yang besar, dan ujian itu melanda seluruh penduduk dunia, iaitu semua orang tahu ujian COVID. Satu bencana yang besar, satu musibah yang besar, satu malapetaka yang besar, dan satu wabak yang besar menimpa bukan saja penduduk Malaysia, bahkan seluruh dunia. Wabak yang mengancam nyawa, atau tidak-tidaknya menyebabkan kita menyusahkan kehidupan kita. Ini wabak coronavirus ataupun COVID-19. Jadi dalam tazkirah yang ringkas ini, saya nak cerita COVID dari sudut penglihatan ibadat dalam kehidupan seharian, yang tak pernah digambarkan oleh kita satu ketika dahulu, dan tak pernah dibincangkan oleh ulama bagaimana nak menyelesaikan ibadat dalam tempoh yang macam ni. Maka tuan-tuan dan perempuan malah tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, peringkat mula 18 bulan 3 tu, tarikh tu kena ingat tu, hari baru, tarikh lahir lah. Tarikh lahir, ya, tarikh lahir PKP. 18 bulan 3 bermulalah PKP di Malaysia, daripada Perlis sampai ke Sabah. Dan bermulalah dalam tempoh itu kita ni tidak dibenarkan sembahyang Jumaat. Kalau tak silap saya, selama 9 minggu. Selama 9 minggu. Bagi orang biasa apa tu, jemaah masjid ni 12 orang tu, depa dalam 7 minggu tu lebih kurang. Tak silap saya lah, tuan-tuan boleh cek balik lah. Maka terhalanglah satu sembahyang Jumaat. Yang kedua, PKP ini menyekat kita pergi masjid dan surau dalam tempoh itu. Dalam tempoh PKP juga, kita tak boleh sembahyang tarawih di masjid dan surau. Dalam tempoh itu juga kita tak boleh sembahyang raya. Maka tahun ni tuan-tuan, imam sembahyang raya banyak yang tak ada tauliah. Ni tahun ni. Sebab apa? Sembahyang raya di rumah masing-masing. Pakat gabra, pakat ketak, seriau, macam-macam. Ada pak tak berani jadi tu imam, suruh anak, kadang anak tak boleh betulan menantu balik, suruh menantu, kadang abang ipar. Yang penting sembahyang raya tu ni kita buat di rumah masing-masing. Lagi apa lagi? Setelah PKP dilonggarkan, dia jadi PKPP, maka kita dibenarkan kembali mai masjid untuk sembahyang Jumaat dan untuk berjemaah, tetapi dengan SOP yang ketat. SOP yang ketat di antaranya kena menjaga penjarakan fizikal, semeter, suruh ambil sembahyang di rumah, pakai pelitup muka. Ni datang ni, dulu ni jual di farmasi tak laku. Tak laku lah, baru tahawat. Beli. Apa itu buat layang baru, ada setengah dia tak pakai, tak apa lah, ni sekejap bila duduk dekat-dekat balik, jauh tak apa. Ada setengah dia pakai apa, polis mai baru dia pakai. Oh, rupanya puak ni kena ajak dulu, polis mai sekolah mai baru dia pakai. Pasal apa? 1,000. Itu lebih kurang. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut, bagi orang-orang yang tidak memahami keadaan, dia akan kontra dengan orang-orang yang memahami keadaan. Dia akan kontra dengan orang-orang yang memahami keadaan. Dalam konteks ibadat,
orang yang boleh menghurai, orang yang boleh menjelaskan konsep penghayatan ibadat dalam tempoh PKP kepada umat Islam keseluruhannya adalah ulama. Ulama pula yang kita boleh tak boleh petikai adalah ulama yang berautoriti, kerana mereka akan menjelaskan pasal apa kita semayang mengamalkan penjarakan, pasal apa kita semayang pakai pelitup muka, pasal apa kita disuruh ambil semayang di rumah, pasal apa sebelum masuk dalam masjid kita kena buat pemeriksaan suhu terlebih dahulu. Betul? Betul tu? Okey. Tadi saya tengok semua okey. Semayang mengamalkan penjarakan, bagus. Dalam keadaan yang biasa, kalau kita semayang lagu kita semayang sehari dua ni lah, maka semayang kita, perbuatan kita duk buat penjarakan itu hukumnya makruh dan tak dapat pahala berada dalam saf dalam keadaan biasa. Tapi dalam keadaan keuzuran yang seperti ini, maka kemakruhan, makruh beranggang-anggang dalam saf itu hukumnya terangkat. Tiada lagi makruh dengan sebab keuzuran, maka kita tetap mendapat pahala berada dalam saf. Tetapi apabila COVID ni berlalu pergi, apabila pemerintah dia isytihar kata, pemerintah pun dia akan ambil nasihat ulama juga, dia kata boleh duk rapat-rapat balik semayang, kita wajib duk rapat-rapat balik untuk membolehkan kita berada dalam kesempurnaan saf dan dapat pahala berada dalam saf. Orang Masjid Bukhari kira tak layak buruk, tak apalah. Ada setengah masjid dia layak buruk, dia kata duk kira depa. Kita duk biasa rapat, duk jarang-jarang buat apa, duk kira depa biasa rapat, duk kira apa nama ulama kerajaan. Dia buat itu. Jadi pokok ni kena pang sudah boleh tahuan. Tak kena kadang tahu, kena boleh tahu. Baiklah. Jadi tuan-tuan, kita kena rajin mengaji, kena rajin mencari sumber yang tepat dan sahih. Saya dalam duk mutalaah pendapat-pendapat ulama tentang ibadat dalam tempoh PKP ini, penjarakan, lagi apa, pakai pelitup muka dan bagai-bagai lagi, saya menemui dapatan-dapatan yang positif bahawa apa yang kita buat pada hari ini adalah betul dan tepat. Bukan hanya diamal oleh orang Islam di Malaysia, bahkan diamal oleh orang Islam di seluruh dunia. Sebab apa? Sebab COVID ni adalah wabak. Wabak adalah pembawa penyakit. Kalau dia kena, mampu. Dia kena boleh. Duk apa-apa, duk jarang-jarang pemeriksaan suhu itu dia panggil wiqayah. Wiqayah ni orang putih panggil prevention, orang Melayu panggil pencegahan. Langkah-langkah pencegahan yang dipikirkan wajib dan sesuai untuk menyelamatkan nyawa dan kesihatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kena tu sentuhan dan seumpamanya, kalau kena orang buat swab test pergi hospital, orang kata positif, nak kata apa, nak cakap besar, dia akan menyesal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selama mana kita berada dalam tempoh ujian ni, kita sabar banyak-banyak. Masjid mai jangan tak mai. Masjid mai jangan tak mai, sabar banyak-banyak, duduk dalam penjarakan, insya-Allah kita akan dapat pahala berada dalam saf. Saya dah baca banyak dah kenyataan-kenyataan ulama daripada bukan Malaysia, termasuk ulama Azhar, ulama Mekah. Bukan tengok baca statement ni apa, tengok apa nama YouTube tuan Arab duk syarah tu, faham. Inilah saya mai abang kepada tuan-tuan sekalian. Ada satu tu syekh, nama dia Syekh Sa'ad, dari Arab mana saya tahu lah, saya tengok YouTube, orang tanya dia, macam mana tuan syekh duk penjarakan ni, dia pun bersyarah, dia kata kalau ikut amalan yang sebenar kena duk rapat-rapat, baru kita berada pahala dan mendapat pahala berada dalam saf, dan setan tidak berada di tengah-tengah kita. Lepas tu orang tanya macam mana nak buat ni, kerjaan suruh berada jarang-jarang dalam saf. Jika pergi ke masjid,
Tuan-tuan tahu saya jawab apa? Dia kata dalam keadaan ini oleh kerana keuzuran maka elok tak usah pergi masjid. Dia buat begitu. Elok tak usah pergi masjid, mayang di rumah. Saya tengok dia tak boleh pakai. Kalau tuan-tuan dengar dia, tuan-tuan setuju, masjid tak main pula. Dia kata mayang di rumah boleh duduk apa-apa. Kalau duduk apa-apa di rumah, kalau anak 3 orang, jantan 2 orang, perempuan 1 orang, dia duduk dengan mak dia. Anak kita jantan duduk 2 orang tu tak sama dengan jemaah yang ramai di masjid. Jadi kita pakailah kebanyakan ulama kata ni. Kalau tuan-tuan dia tengok gambar di depan Masjidil Haram, macam mana depa tawaf, depa tak apa-apa macam dulu dah. Sekarang ni visa umrah pun telah dilonggarkan, orang dah mula masuk dah sikit-sikit. Tuan-tuan tengok gambar macam mana depa tawaf dengan penjarakan dijaga oleh polis dan pasukan keselamatan. Macam mana cara depa sembahyang? Masih lagi mengamalkan penjarakan. Dapat tak depa pahala berada dalam saf? Insya-Allah dapat. Ketika kita sedang berhadapan dengan keuzuran. Apa maksud keuzuran? Kepayahan, kesukaran untuk membolehkan kita beramal dengan sempurna tanpa keuzuran. Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan, tazkirah saya nak habis lah, kalau mana sikit lah. Nak cerita pasal tuan-tuan jaga lah elok SOP yang kerajaan suruh ni, tak usah layak buruk, tak usah duduk menentang, ikut betul-betul untuk keselamatan, kesihatan kita, keselamatan nyawa kita dan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala di atas ketabahan kita, kesabaran kita menghadapi saat-saat yang getir ini. Ni Allah Taala uji sebenarnya. Kita sabar, insya-Allah Allah Taala beri ganjaran pada kita, dan insya-Allah lambat laun apabila wabak ini berlalu pergi, kita kembali mengamalkan ibadat mengikut hak lama, SOP yang sedia kala, bukan SOP yang semasa ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran pahala di atas apa yang kita lakukan. Saya pun tak mau nak cakap banyak, sebagian daripada tuan-tuan belum makan nasi lagi. Saya pun nak pergi kelim pula ni. Dekat tu saja. Aku qauli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.